Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Bertemu lagi di channel CMK TV, Suara Rakyat Marhain. Oke, baiklah, saya nak bicara soal PRK Don Pelangai di Negeri Pahang yang akan diadakan pada bulan Oktober ini. Walaupun sekarang ni kempen PRK Don Simpang Jeram dan Parlimen Pulai di Johor sedang berjalan, ya. Saya tertarik untuk memberi sedikit komentar tentang PRK Don Pelangai kerana ia melibatkan negeri Pahang dan kedudukan kerusi Don di Pahang ini agak genting di antara UMNO dan juga PAS, ya, di negeri ini, ataupun lebih umumnya antara Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dan kalau dilihat situasi inilah yang berlaku selepas pilihan raya umum ke-15 pada tahun lepas, ya, apabila PN berjaya memenangi 17 kerusi dan ketika itu BN hanya mendapat 16 kerusi, dan kerusi Don Tioman diadakan semula selepas itu, selepas kematian calon daripada Perikatan Nasional, dan akhirnya dimenangi oleh Barisan Nasional UMNO dan menyebabkan kedudukan Don itu menjadi 17 dan UMNO berjaya membentuk kerajaan selepas wujudnya kerjasama di antara parti itu dan juga Pakatan Harapan yang mempunyai 8 kerusi di Don. Okey, dan apabila berlaku tragedi pesawat terhempas di Elmina baru-baru ini yang melibatkan Allahyarham Datuk Seri Johari Harun, ya, ia memberikan satu ruang untuk pilihan raya kecil diadakan di Don Pelangai. Dan Don Pelangai ini satu Don yang agak popular juga di negeri Pahang bila viral video tentang kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Datuk Seri Diraja Haji Ahmad Yaakob ini bahawa UMNO dah bungkus lepas, maknanya BN dah bungkus lepas, maknanya bertanding 108 kursi tapi yang menang ni hanya 19 kursi pada pilihan raya umum Don baru-baru ini. Ketika itu sudah meletup dah Don Pelangai ni, dan kita tahu bekas Menteri Besar Pahang ini suara dia masih lagi didengari oleh sahabat-sahabat UMNO, dan juga kenyataan-kenyataan yang beliau buat juga saya kira agak menarik dengan kekalahan yang berlaku kepada UMNO pada pilihan raya baru-baru ini, dan kenyataan daripada Tan Sri Adnan ini dibuat sebelum pilihan raya itu sendiri, dan ia menjadi kenyataan. UMNO ditolak, kemudian PAS disokong oleh majoriti rakyat, terutamanya anak-anak muda. Dan kalau kita lihat, ya, pada pilihan raya umum ke-15, kerusi Don Pelangai ini dimenangi oleh Allahyarham Datuk Seri Johari dalam pertemuan 4 penjuru, ya, dan beliau menang dengan majoriti 4,048 undi, ya. Jadi ketika itu beliau dapat 7,308 undi. So, mana kedudukan itu kalau kita lihat berdasarkan pilihan raya umum ke-15, seolah-olah BN ini akan bertambah kuat dengan
7,000 dicampur dengan 2,000 undi daripada Pakatan Harapan, jadi dia akan jadi kuat. Tapi berikutan senario semasa yang berlaku di pilihan raya umum DUN baru-baru ini, saya bimbang dan saya gusar berlakunya gelombang perubahan di DUN Pelangai ini. Sebab saya melihat di dalam UMNO itu sendiri ada kumpulan-kumpulan yang masih tidak boleh terima lagi bahawa parti itu bergabung dengan Pakatan Harapan yang ada DAP di situ. Mereka masih boleh tak terima. Yang keduanya, mereka tidak boleh terima Presiden UMNO itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, susulan dengan krisis-krisis dalaman parti dan pemecatan, penggantungan beberapa pemimpin utama parti dan berbagai-bagai lagi isu yang melanda. Jadi benda-benda ini agak bahaya, sebab kalau berlaku gelombang perubahan, saya risau kursi DUN Pelangai ini akhirnya ditakluki oleh Perikatan Nasional. Melihat kepada gelombang yang berlaku, kita tengok di Johor ni macam mana, kita tengok di Johor, dan ia akan memberi tamparan cukup hebat kepada Menteri Besar Pahang atau Menteri Perhubungan UMNO Negeri Pahang, Datuk Seri Haji Wan Bosri Wan Ismail, untuk mengatur strategi bagaimana untuk mempertahankan kursi ini, kursi yang cukup panas ini. Sebab kekalahan di DUN Pelangai ini menyebabkan BN akan ada 18 kursi DUN dan UMNO BN hanya tinggal 16 DUN. Jadi ini memberikan semangat yang luar biasa kepada Perikatan Nasional dalam usaha mereka untuk menakluki negeri Pahang pula pada hari 16 lagi 4 tahun lagi. Sebab itu yang pertama, pemilihan calon itu perlu tepat, perlu melihat calon wibawa. Tapi yang saya bimbang adalah orang-orang muda yang sekarang ini berbondong-bondong menyokong PAS ini kerana melihat kepada isu Melayu, Islam dan sebagainya yang disebarkan, dan ia menarik perhatian orang muda. Dan kalau ini berlaku, maka agak sukar untuk UMNO Barisan Nasional melawan dengan sentimen. Tapi dengan sokongan undi daripada Pakatan Harapan, mungkin dia boleh top up di situ. Tapi kita tengoklah bagaimana perkembangan ini. Dan saya melihat jika calon yang dipilih itu bukan calon yang popular, yang diterima oleh rakyat, agak bahaya juga. Sebab itu saya lebih suka sekiranya calon muda dipilih oleh Barisan Nasional, bukan calon-calon orang lama yang mereka tahu latar belakangnya apa semua. Jadi parti memilih calon muda yang lebih berwibawa untuk menarik sokongan orang muda itu sendiri. Jadi pilihan ini harus dibuat dengan tepat supaya kursi itu dapat dikekalkan kepada UMNO Barisan Nasional, bukan saja semata-mata kerana mahu mendapat 17 kursi itu, kedudukan sama dengan Perikatan Nasional, tapi demi maruah dan juga masa depan UMNO di negeri Pahang itu sendiri. Kursi ini mesti dimenangi atas apa cara sekalipun. Dan saya berharap ia dapat dilakukan oleh Menteri Besar, dapat dilakukan oleh rakan-rakan dalam UMNO Barisan Nasional demi mempertahankan maruah UMNO di negeri Pahang, pertahankan maruah parti di DUN Pelangai. Sekadar itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.